السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا، شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT, kerana pada malam ini dengan izinnya, dengan limpah kurnianya, dengan kasih sayangnya, diberinya kita peluang untuk berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang memberi manfaat untuk kita, yang boleh kita amalkan bersama, supaya cukup bekalan kita nak kita bawa balik ke negeri akhirat nanti. Kerana kita hidup dalam dunia ni tak ada tujuan lain untuk mencari bekalan. Nak bawa balik esok, kita nak balik kampung esok, nak cukup bekalannya. Ini bukan saya longgok-longgok ni. Ada ayat Qurannya. Apa kata Allah? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan cari oleh kamu akan bekalan, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu cari, nak kamu sediakan ialah sifat taqwa. Jadi bekalan tu bukan duit. Bukannya mi goreng, bukannya nasi goreng, bukannya nasi biryani, bukan buah kacang, bukan roti canai, bukan capati. Tapi yang nak kita cari itu ialah sifat taqwa. Taqwa itu tandanya apa? Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Itu taqwa. Bila taqwa, baru ada jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia pun Allah jamin,
di akhirat pun dijamin oleh Allah Ta'ala. Di dunia macam mana Allah jamin? Allah sebut dalam Quran, wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang-orang yang bertakwa. Allah bela. Dan rezeki orang yang bertakwa itu juga dijamin. Ini semua orang hafal ni, lebih-lebih orang menyaga di hafal belakang ni. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah akan beri dia jalan keluar dari sebarang masalah yang dihadapi olehnya. Allah selesai masalah dia. Dan dia dapat rezeki dari sumber-sumber yang dia tak tahu dari mana datangnya. Ada ya Tuhan bagi rezeki kalau dia bertakwa. Ya, takwa tu buat segala yang disuruh. Suruh tu ada dua. Satu yang wajib, satu yang sunat. Dua-dua yang kena buat. Yang wajib mesti buat, yang sunat elok buat. Ha. Jangan curi haji bibir boleh dengar sunat. Tak adalah sunat kan wajib. Ya, bila kita buat yang sunat-sunat itu, baru datang kasih sayang Allah. Bila Allah kasihkan kita, Allah pelihara segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Allah bagi mata, Allah pelihara mata. Allah bagi telinga, Allah pelihara telinga. Allah bagi lidah, Allah pelihara lidah. Allah bagi apa? Tangan, Allah pelihara tangan. Allah bagi kaki, Allah pelihara kaki. Jadi semua anggota yang 7 tu di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala. Ya. Juga kata Allah dalam hadis kursi, apabila aku kasihkan kamu, kata Allah, maka mata yang kamu lihat itu adalah pandanganku. Telinga yang kamu mendengar dengannya itu adalah pendengaranku. Lidah yang kamu berkata-kata dengannya itu adalah perkataan aku. Ya. Kamu berjalan itu adalah perjalananku. Kamu berlari itu adalah larian aku. Semuanya Allah pelihara. Kalau dia bertakwa. Jadi buat yang sunat-sunat tu. Walau hukumnya sunat, ya. Sunat tu ni dia buat dapat pahala. Ditinggalkan tak berdosa. Kedudukannya elok buat. Jadi buat yang sunat-sunat tu. Jangan curi haji. Dah sunat kan wajib mana. Allah datang 5 hukum untuk diamalkan kita bersama. Allah datangkan wajib, Allah datangkan sunat, Allah datangkan haram, Allah datangkan makruh dan Allah datangkan harus. 5 hukum ni kena kita tunaikan dalam kehidupan kita. Yang wajib tu artinya apa? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Seperti sembahyang 5 waktu. Puasa bulan Ramadan, zakat, haji, nutup aurat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin dan sebagainya. Itu yang wajib, mesti buat. Yang kedua sunat. Sunat tu artinya dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Semayang ada yang sunat, ada yang wajib. Yang sunat je kita nak buat pun. Bila buat dapat pahala. Bila buat dapat pahala. Bila dibuat dapat pahala. Bayangkan tuan-tuan. Kita semayang sunat tu. Pahalanya sikit. Tapi hari-hari buat. Hari-hari buat. Jadi kumpulkan pahala yang sikit. Lama-lama jadi apa? Jadi bukit. Berat ke tak jadinya? Pahalanya berat ke ringan jadinya? Berat. Bila berat pahala apa kata Allah? Ya. Fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa dalam keredaan Allah. Jadi esok ada dacing besar-besaran tau, menimbang pahala dan dosa. Kalau pahala itu banyak, sentiasa di dalam keredaan Allah Ta'ala. Jadi bila kita kumpulkan yang sunat tu, akhirnya berat ada. Jadi dapat sentiasa di dalam keredaan Allah Ta'ala. Takut di akhirat besok orang lain dapat, kita tak dapat, kita ngedit. Tahu ke ngedit? Ya, orang kita tahu apa ngedit. Ngedit tengok orang lain dapat, kita tak dapat. Jadi buat yang sunat-sunat tu. Yang makruh-makruh tu tinggalkan. Kerana makruh tu artinya dibuat tidak berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Jadi dapat pahala, kumpul lagi pahala. Kumpul lagi pahala tu banyak. Dosa jangan dikumpul. Haram dibuat berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Yang harus jadikan ibadah. Apa saja benda harus jadikan ibadah. Makan jadi ibadah, jadi ibadah, pakaian jadi ibadah, minum jadi ibadah, kenduri kenara jadi ibadah. Itu yang harus. Itu yang patut kita lakukan dalam hidup kita.
Nanti itulah cara kita mengumpulkan bekalan untuk kita bawa ke akhirat kelak. Alright, untuk malam ini kita baca lagi, sambung lagi pengajian kita ya. Kita dah habis Ma'badi yang ke-10 dah habis ya. Jadi malam ni kita sambung lagi. Siapa ada kitab Rumi buka muka surat 13. Jawi entah nanti ya. Tak Jawi. Bersahabat? Kitab saya ni lama punya ni ya. Kenyataan yang pertama, 7, muka surat 7. Ya. Ini kitab saya ni. Yang sana 9. Siapa? 9. 13. Itu Rumi. Jawi yang mana itu? Rumi baru. Berapa? 9. Rumi baru 9. Tak kira lah. Isi kandungan yang sama aja ya. Kenyataan yang pertama membicarakan hukum akal. Tuan-tuan dan puan-puan, hukum ni ada 3. Apa? Oh ya ke? Hukum ada 3. Tak sedar. Syok benar semua tak sedar Yang pertama dipanggil hukum akal. Yang kedua dipanggil hukum syarak. Yang ketiga dipanggil hukum adat. Ingat tu tuan-tuan, sampai mati. Tanya orang hukum ada berapa? Ada 3. Yang pertama, hukum akal. Yang kedua, hukum syarak. Yang ketiga, hukum adat. Ini hukum tadi 3 ya. Apa pengertian hukum akal yang nak baca malam ni kan? Sesungguhnya setiap seseorang yang hendak mengenal Allah Ta'ala dan mengetahui sifat-sifatnya, maka wajiblah terlebih dahulu ia mengetahui akan hukum akal. Wajib tahu. Siapa tak tahu hukum akal berdosa. Kerana wajib tahu hukum apa artinya? Dibuat dapat pahala, tak dibuat berdosa. Jadi wajib kena tahu hukum akal tu. Tidak berdosa dia. Wajib mengetahui akan hukum akal dan bahagiannya. Hukum akal tu ada 3 aja bahagiannya. Yang pertama dipanggil wajib, yang kedua dipanggil mustahil, yang ketiga dipanggil harus. Ingat tu tuan-tuan. Hukum akal bagi ada berapa bagi? 3 bagi. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Wajib ni tak serupa dengan wajib akal tau. Wajib akal lain. Wajib akal artinya dia buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ini wajib, bukan wajib akal, itu wajib syarak. Wajib akal artinya apa? Tidak diterima akal akan tiadanya. Itu arti wajib ya. Wajib akal. Wajib syarak artinya dia buat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu wajib akal. Wajib akal, wajib syarak. Apa nak silap saja ni? Wajib syarak ya. Wajib akal artinya tidak diterima akal akan tiadanya. Kalau sifat ini tak ada daripada Allah, akal tak terima. Kalau ada sifat ini daripada Allah, hanya terima yang ada aja. Kalau tak ada, tak terima. Contoh, Allah itu ada. Terima ke tak? One more time. Allah itu ada. Terima di akal ke tak? Terima tak? Kalau saya kata Allah itu tiada, terima di akal tak? Tak terima. Jadi mesti ada. Diterima akal akan adanya. Kalau syarak, dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Itu syarak ya. Syarak tu dia dia perkara-perkara yang mesti kita lakukan. Akal tak boleh buat apa-apa. Hanya berfikir aja. Macam mana peranan akal pada satu-satu kenyataan. Itu hukum akal ya. Dia tak ada payah nak bangkit ke tak payah. Nak baring ke tak payah. Dia bukan peranan perbuatan, dia peranan otak kita je. Cuma mana penerimaan otak kita di atas satu-satu kenyataan. Itu hukum akal ya. Sama ada otak terima ataupun otak tolak, ataupun boleh terima boleh tolak. Itu 3 peranan hukum akal ya. Macam mana peranan otak? Terima, tolak, atau boleh terima boleh tolak. Itu hukum akal ya.
kerana ia jadi neraca. Apa jadi neraca? Dacing. Timbangan. Bagi hendak menghukumkan sifat-sifat Tuhan yang diperintahkan kita mengenal itu. Kita wajib mengenal perintah Allah ni. Diperintahkan kepada kita mengenal sifat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus. Sekalipun permulaan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Apa itu mukallaf? Orang yang wajib menjalankan hukum Allah. Yang 5 hukum tadi wajib dijalankan. Siapa punya wajib, itu orang tu mukallaf tu. Tandanya ada 3. Ada 4 yang sebenarnya tandanya. Ada 4 tanda orang mukallaf tu. Yang pertama, apa? Berakal. Akil. Yang kedua, balik. Apa dia balik? Sampai umurnya. Cukup umur 15 tahun. Wajib itu semayang. Wajib itu mukallaf itu ya. Wajib semayang, wajib menutup aurat, wajib berzakat dan sebagainya kalau ada harta. Itu balik. Bukan balik rumah, balik ghain ujungnya ya. Ba alif lam ghain. Balik. Bukan balik ke rumah. Yang ketiga, sempurna hawas, sempurna panca indera. Dalam Islam panca indera yang dipakai hanya 2 aja. Iaitu pendengaran dan penglihatan. Kalau ada salah satu sempurna tu. Dia buta. Tapi telinga dengar. Mukallaf ke tak? Mukallaf tu ya. Dia buta tapi telinga dengar. Mukallaf tu. Dia pekak tapi mata nampak. Mukallaf ke tak? Mukallaf. Yang bukan mukallaf kalau dia buta dan pekak. Udahlah buta pekak betul tu. Itu tidak mukallaf. Tak wajib sembahyang, tak wajib menutup aurat, tak wajib zakat dan sebagainya. Ada 2, salah satu daripada 2 ni wajib ya. Itu namanya mukallaf. Itu pun dia buta dan pekak tu setelah dia memayyiz. Tahu memayyiz? Setelah dia kenal yang mana suci, yang mana yang mana najis. Memayyiz. Sebelum dia memayyiz tu dia buta dan pekak. Itu tak wajib kan? Tapi kalau dah memayyiz, macam orang yang bercakap ni dah 78 tahun, tiba-tiba tengah hajar, gempa bumi. Dengan kilat. Gempa bumi kuat tu kilat. Cok, mata buta. Udah telinga tak dekap. Udah telinga tak dengar. Boleh tak khabar lepas tu? Aku lepas ni tak ada wajib sembahyang. Aku bukan mukallaf lagi. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kerana orang yang bercakap ni udah apa? Sudah nampak. Dah sampai masanya ya. Dia hanya buta dan pekak tu setelah dia tua, setelah dia tahu yang mana ini balik, yang ini boleh, yang ini tak boleh. Kalau dia dah kecil, umur 2 tahun, tiba-tiba buta dan pekak, itu dia bukan mukallaf ya. Kerana dia tak nampak dan dia tak dengar. Orang ajar pun dia tak dengar, pandangan dia mata pun tak nampak. Itu tak ada mukallaf ya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Last sekali, yang keempat. Sampai seruan dakwah Rasulullah kepadanya. Ya. Seruan Rasul tu sampai pada dia. Kalau tak sampai, tak ada wajib. Mayang tak wajib. Mana tahu kan dia duduk dalam satu pulau, tak ada langsung tamadun di pulau tu. Dia seorang je di pulau tu. Jadi wajib tak sembahyang. Dia tak tahu apa benda sembahyang pun. Tak pernah tengok orang sembahyang. Azan pun tak ada di pulau tu, apa pun tak ada. Orang itu bukan mukallaf ya. Atau contoh yang paling senang apa? Dia umur 2 tahun. Naik kapal terbang. Entah macam mana kapal terbang tu jatuh. Ya, rosak dekat atas terus jatuh ke bawah. Habis orang dalam kapal terbang tu mati, dia seorang je hidup. Umur 2 tahun dia seorang je hidup. Yang lain semua mati. Dia hidup merangkak keluar, kuat menangis merangkak dari kapal terbang tu. Yang lain semua dah mati. Datang beruk beleng. Datang beruk besarkan dia sampai dia dewasa, sampai dia besar. Dah besar jadi apa? Jadi Tarzan. Tarzan ni bukan mukallaf, tak wajib sembahyang. Dia sebab Tarzan menutup aurat ke? Ada tak orang nak macam tu Tarzan ke? Tarzan di Apeman. Tak tahu? Tahu Tarzan di Apeman? Tarzan di Ip Man. Tapi orang menggajah macamnya Tarzan di Apeman gitu ya. Dia tu
Tak ada nutup aurat. Dia tak wajib pun. Tapi bila dia pergi London, Thousand in London. Macam? Nampak dia ada orang London tu? Ada orang Islam di London? Ada ke tak ada? Ada. Ketika itu dia mukallaf dah ya. Wajib menjalankan perintah Allah Ta'ala. Itu 4 tanda orang mukallaf tu. Yang pertama, akalnya sempurna. Tidak bodoh sangat, tidak pula gila. Itu akal ya. Bodoh tu bukan setakat UPSR 5E tu belum bodoh lagi. Bodoh sampai dia tak kenal yang mana najis dan mana suci. Yang bodoh yang tu. Ya? Waras. Waras tu pakai lah tu. Waras. Nanti lu. Belum lagi. Itu belum lagi. Dia tidak terlalu bodoh. Sampai dia tak kenal yang mana najis, yang mana suci. Dia tak boleh bezakan antara tahi lembu dengan dodoi. Dodoi dia kata yang tahi lembu katanya dodoi. Lalu dia makan tahi lembu tu. Dodoi tak nak makan, dia kata yang tahi lembu. Jenis bodoh yang begitu. Ya. Ini tak ada lah depan saya yang siapa, tak ada. Yang kedua tadi, gila. Ini yang waras tadi. Yang tak gila, wajib lah. Kalau dia gila, tak ada dia wajib. Dia orang gila. Mana wajib? Jadi siapa tak nak semayang, apa buat? Jadi gila. Tak payah semayang. Siapa tak nak berjuang Islam, apa buat? Gila. Tak ada wajib apa berjuang Islam. Itu dia. Itu yang pertama, akil. Sebab apa-apa saja syaratnya akil. Akil itu bukan akil hai. Akil hai itu penasyid. Ini akil itu akalnya sempurna. Waras tadi lah, cerita waras tadi lah. Tidak terlalu bodoh dan tidak pula gila. Itu yang pertama. Yang kedua, balik sampai umurnya. Bagi lelaki umurnya 15 tahun. Perempuan pun 15 tahun. Sama ada lelaki atau perempuan sampai umur 15 tahun hijrah ya. Bukan tahun apa? Bukan tahun Nasri, tahun hijrah. Maka dia dikira balik itu. Walaupun tak ada apa tanda-tandanya. Sudah cukup umur 15 tahun, tak ada apa-apa tanda. Cukup je 15 tahun. Dia kira balik itu. Wajib sembahyang, wajib puasa, wajib menutup aurat, wajib zakat dan sebagainya. Kalau ada tanda, walaupun belum sampai 15 tahun. Walaupun belum sampai. Tapi syarat lebih daripada 9 tahun hijrah. Lebih daripada 9 tahun. Bukan 15 ya, 15. 9 tahun. Cukup 9 tahun. Dia mimpi bersetubuh. Lalu keluar mani. Itu bagi orang lelaki. Mimpi bersetubuh lalu keluar mani. Itu kira apa tu? Kira apa tu? Kira balik lah tu. Dah wajib sembahyang lepas itu. Wajib puasa Ramadan. Wajib menutup aurat. Wajib berzakat kalau dia ada harta dan sebagainya. Itu bagi lelaki. Kalau perempuan, umur dah 9 tahun, dia mimpi bersetubuh dan keluar mani, itu satu. Yang kedua, dia datang haid. Bila datang haid, baliklah. Tahu haid? Darah yang keluar daripada perempuan itu setiap bulan tu. Namanya haid. Kau cakap Jepun ni. Cakap Arab, haid. Jepun, haid. Orang berhenti tu, haid. Ini bukan cakap Jepun. Itu apa ni? Balik sampai umur. Yang ketiga tadi, sempurna panca indera. Dalam bahasa kitabnya, sempurna hawas. Hawas tu panca indera lah ya. Artinya, dia ada satu, sempurna tu. Matanya nampak, telinga tak dengar, sempurna tu. Wajib menjalankan perintah Allah. Atau, telinganya tak dengar, matanya nampak. Wajib juga. Salah satu ada. Sama ada pendengaran atau penglihatan. Ada salah satu sempurna tu. Tak ada alasan kenapa tak semayang. Tak ada alasan kenapa tak puasa Ramadan. Tak ada alasan kenapa tak zakat dan sebagainya. Itu 4 tanda mukallaf ya. Namanya mukallaf. Ya. Yang Jawi itu tengok betul-betul. Eja betul-betul. Mukallaf. Orang balik rumah baca maklaf lah. Ejanya min kaf lam fa. Tapi salah baca kan maklaf. Tak betul. Mukallaf. Jadi bila dia sudah mukallaf, wajib dia mengenal Tuhan ya. Sekalipun permulaan wajib atas setiap mukallaf mengenal Tuhan. Tetapi permulaan wajib untuk mengenal sifat-sifat Tuhan itu telah mengetahui hukum-hukum akal. Nak kenal Tuhan, kena tahu dulu apa dikatakan hukum akal. Apa itu hukum akal? Penerimaan akal tentang satu-satu kenyataan. Sama ada ditolak
Ataupun diterima, ataupun boleh tolak, boleh terima. Macam mana akal tu? Ya, kesan daripada satu-satu kenyataan tu, akal tu berfungsi. Akal tu bertindak. Apa tindakannya? Menerima. Lagi apa tindakannya? Menolak. Lagi apa tindakannya? Boleh menerima, boleh menolak. Ya. Bila saya kata Allah itu maha berkuasa, apa katakan? Apa katakan? Ya, ke tak? Allah itu maha berkuasa. Macam mana peranan akal? Apa jawapan akal? Terima lah tu. Jadi kalau terima, maknanya akal tu dah berfungsi lah. Kalau saya kata Allah itu umur 12 tahun, terima dah tak? Terima dah tak? Tidak. Allah itu tak lama lagi akan mati, terima tak? Allah tak nampak, terima dah tak? Tak terima dah ya? Itu dia tolak. Ya. Ataupun saya kata, lagi sebulan Haji Ibrahim akan meninggal dunia. Macam mana katakan? Macam mana katakan? Boleh terima, boleh tolak. Ya? Haji Ibrahim lah kalau khabar Cikgu Syukri marah pula. Haji Ibrahim ni lah. Nak khabar Cikgu Jamil marahnya. Haji Ibrahim tak ada marah. Jadi dia sendiri. Ya, lagi sebulan dia meninggal dunia. Macam mana katakan? Boleh terima, boleh tak terima ya. Boleh ya, boleh tak. Jawabnya entahlah. Okey. Yang tadi tu, Allah itu maha melihat. Apa jawab? Akal. Apa jawab akal? Sekali lagi. Allah itu maha mendengar. Apa jawab akal? Allah itu maha mengetahui. Apa jawab akal? Allah itu bodoh. Apa jawab akal? Apa jawab akal? Tidak. Apa jawab akal? Tidak. Allah itu lepas pandang. Apa jawab akal? Ini nak faham betul-betul ni. Allah itu lepas pandang. Apa jawab akal? Tidak. Allah itu lupa. Apa jawab akal? Tidak. Ya, Allah itu tak ada kuasa. Apa jawab akal? Tidak. Kemudian tadi. Lagi 4 hari Cikgu Jamil akan jadi Menteri Besar Perak. Apa jawab? Apa jawab? Tak salah. Mana boleh tidak pula? Dia yang kata tidak. Sebelum jawabnya apa? Lagi 4 hari Cikgu Jamil akan menjadi Menteri Besar Perak. Macam mana? Apa jawab? Entahlah. Apa jawabnya? Entahlah. Ada 3 je kemungkinan tau. 3 je. Sama ada atau tidak atau entahlah. Faham ke kat sana? Sekali lagi. Yang pertama boleh jawab yang kedua jawab tidak, yang ketiga entahlah. Kalau jawabnya namanya wajib. Ya, kalau namanya wajib. Kalau tidak jawabnya namanya mustahil. Kalau entahlah jawabnya namanya harus. Sekali lagi. Kalau jawabnya namanya apa? Wajib. Sekarang jawab wajib atau mustahil ataupun harus. Ya. Allah itu maha mengetahui. Apa jawab? Wajib. Betul tu. Allah itu maha melihat. Apa jawab? Wajib. Allah itu maha berkuasa. Apa jawab? Wajib. Okey. Ya. Allah itu bodoh. Apa jawab? Wajib. Mustahil. Allah itu lepas pandang. Apa jawab? Mustahil. Allah itu peka. Apa jawab? Mustahil. Allah itu lupa. Apa jawab? Mustahil. Ya? Itu mustahil. Lagi satu. Last sekali. Ya. Allah menjadikan manusia ini sebagai babi. Apa jawab? Harus. Ya? Boleh tak Allah jadikan manusia ini sebagai babi? Boleh. Ya? Manusia itu berkaki 3. Boleh tak? Boleh tak? Harus. Ya. Boleh. Harus maksudnya boleh diterima akal dan boleh tidak diterima akal. Ya. Macam tadi lah. Lagi 4 hari Cikgu Jamil akan jadi Menteri Besar. Apa hukum? Harus. Ya. Itu wajib, mustahil, harus. Faham tu ni tuan-tuan? Sekali lagi. Faham kan? Apa itu wajib? Diterima akal akan adanya. Tidak diterima akal akan tiadanya. Mana-mana boleh ya. Diterima akal akan adanya dan tidak diterima akal akan tiadanya. Apa itu mustahil?
Tidak diterima akal akan adanya. Kalau benda tu ada, tak terima di akal. Allah itu mati, tak terima di akal. Allah itu bodoh, tak terima di akal. Allah itu pekak, tak terima di akal. Allah itu buta, tak terima di akal. Allah itu lemah, tak terima di akal. Allah itu tidak sempurna, semua tak terima di akal. Ya? Itu mustahil namanya. Yang ketiga, harus. Apa boleh? Allah jadikan anjing itu seperti babi, boleh tak? Boleh tak? Anjing itu Allah jadikan macam babi, boleh tak? Boleh. Ya? Itu harus namanya. Lagi 2 tahun, tahun depan pilihan raya yang akan datang, Cikgu Uzair akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Apa hukumnya? Harus. Lagi apa? Lagi 5 tahun akan datang, Syekh Kamal kita ni akan jadi apa? Akan kahwin 5, boleh tak? 5 mustahil. Berapa? 4 boleh ya? Itu boleh berlaku, boleh tidak berlaku ya? Tu. Faham ke ni? Kalau faham maknanya berjaya lah pengajian kita ni ya. Kalau tak faham apa dia wajib, apa dia mustahil, apa dia harus, payahlah ya. Alright. Tengok pengertian hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara yang lain. Yang ketiga tadi, dia menetapkan wajib atau menetapkan mustahil atau menetapkan harus, ya, itu perkara. Atau menafikan. Kalau menafikan apa? Apa menafikan? Ngatakan tidak. Jadi apa kalau menafikan itu apa istilahnya? Mustahil. Sekali lagi, kalau menafikan apa? Mustahil. Kalau mengatakan ya, jawabnya wajib. Sekali lagi, kalau mengatakan ya apa dia? Wajib. Apa? Wajib. Tidak apa dia? Mustahil. Itu dia. Itu menafikan atau menafikan sesuatu perkara daripada perkara yang lain dengan tidak berkehendak kepada dicuba. Tak payah cuba dah. Tak payah test. Tak payah dicuba-cuba. Tak payah diuji-uji. Dah tahu je sifat Allah, apa payah dicuba-cuba? Allah tu tak ada. Ada cuba tak? Ada percubaannya tak? Cari Allah ada tak? Tak ada. Betul-betul tak ada. Betul ke? Tak ada. Atas terus menerima Allah tu tak ada. Tak payah cuba-cuba. Allah tu maha kuasa. Ada nak cuba-cuba tak? Tak payah cuba-cuba. Kita hanya menerima Allah tu maha berkuasa dan sebagainya. Tak perlu dicuba. Pada menetapkan suatu perkara itu bersalahan dengan hukum adi. Hukum adat kena cuba. Hukum adat tu kena cuba. Bila makan, kenyang. Benar tak? Tak percaya je makan. Kenyang tak? Makan 10 pinggan nasi macam? Kenyang ke tak? Bukan saja kenyang, muntah jadinya. Itu kena cuba. Hukum adat. Hukum akal tak payah cuba. Ataupun yang ni apa? Adat. Dan tidak pula bergantung kepada suatu perbuatan. Dia tak ada suruh buat apa pun. Lain dengan hukum syarak. Hukum syarak kena buat. Semayang. Mesti kamu semayang 5 waktu sehari semalam. Apa tindakan kita? Apa peranan kita? Semayang lah. Suruh buat. Kalau tak semayang, berdosa. Ya tak? Ya ke tak ni? Itu hukum syarak ya. Suruh buat. Suruh tinggalkan. Tinggal tu kita buat juga namanya ya. Kepada satu perbuatan. Yang diperbuat oleh mukallaf. Iaitu bersalahan dengan hukum syarak. Syarak atau syar'i kena laksanakan dalam hidup kita. Itu namanya hukum akal. Ya. Sama ada terima di akal atau tolak di akal, boleh terima dan boleh tolak. Dan dia berlawanan dengan hukum adat dan berlawanan dengan hukum syarak. Hukum syarak itu tanggungjawab kita, perbuatan kita. Mesti kita buat, itu namanya syarak. Syarak tu jalan. Nak mencari keredaan Allah, kena buat apa yang Allah suruh, kena tinggalkan apa yang Allah larang. Baru dapat keredaan Allah Ta'ala. Ya? Itu hukum syarak. Hukum adat, tengok kebiasaan. Ya. Api itu membakar, ya ke tak? Nak tahu? Kau nak tahu? Ada jari itu kepada api. Terbakar tak jari itu? Itu boleh cuba. Cuba tak? Cuba tak? Air itu melemaskan. Kalau nak buktikan, apa? Tujuan lombong, lemas ke tak? Dia berenang ke tak? Kalau dia tak tahu berenang, tujuan lombong macam? Yang tahu berenang, ada yang padam lombong tak? Ini lagi yang tak tahu berenang lagi lah. Jadi boleh dicuba. Api itu membakar, air itu melemaskan. Kalau tak makan dia lapar.
Tak makan lagi, dah lama-lama tak makan, bukan saja lapar pulanya. Apa gelanya? Dah lapar-lapar. Bula. Itu hukum adat ya. Dan sebagainya. Kemudian pengertian hukum akal. Pengertian hukum akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia. Semua kita yang ada akal, alhamdulillah. Dengan adanya akal itu kita berjaya mencipta alat-alat untuk membantu kita dalam kehidupan, ya ke tak? Dan dengan adanya akal itu boleh berfikir, kita boleh menjadi makhluk yang mulia. Allah dah kabul dalam Quran, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil bar wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Sesungguhnya kami hendak memuliakan Adam. Ya, manusia aja yang Allah muliakan. Yang nak jadi presiden siapa? Lembu ke, kobra ke, unta ke, rimau ke, gajah ke, manusia. Manusia aja yang boleh jadi presiden. Yang boleh jadi raja siapa? Manusia juga. Yang boleh jadi gubernur siapa? Manusia juga. Yang boleh jadi jeneral siapa? Manusia juga. Itu Allah bantu manusia itu untuk memuliakannya dengan adanya akal yang boleh berfikir. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan diberi mereka kenderaan di daratan dan di lautan. Yang ada kenderaan siapa? Siapa yang ada kenderaan? Manusia aja. Ya ke tak ni? Di daratan apa? Ada bas, ada kereta api, ada lori, ada basikal, ada skuter. Ya. Itu kenderaan di daratan. Di lautan ada kenderaan manusia. Ada kapal, ada speedboat, ada sampan, ada rakit, ada water ski. Itu kenderaan di lautan. Di udara pun ada kenderaan ya. Ada kapal terbang, ada helikopter dan sebagainya. Lain makhluk ada ke kenderaan? Gajah ada kenderaan ke? Siapa ada pernah tengok gajah bawa kereta api yang kat tangan? Siapa ada tengok rimau bawa bas kat tangan? Yang ada kenderaan hanya manusia saja. Itu dengan akal yang boleh berfikir ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan wa razaqnahum minat thayyibat, dan beri mereka rezeki yang baik-baik. Manusia yang paling baik rezeki. Ya ke tak? Nasi aja ada berapa puluh jenis nasi yang dimakan manusia? Berapa puluh jenis nasi ada? Cikgu Jamil, berapa? Berpuluh-puluh. Saya pun tak boleh nak bilang. Berpuluh-puluh jenis. Nasi lemak ada, nasi minyak ada, nasi Bukhari ada, nasi Arab ada, nasi goreng ada. Nasi goreng yang banyak. Nasi goreng kampung ada, nasi goreng Cina ada, nasi goreng USA pun ada. Punya jauh USA nasi goreng. Nasi petaya ada, nasi hujan panas ada, nasi tomato ada. Ada pernah tengok gajah makan nasi paprik? Ada pernah tengok rimau makan nasi petaya? Jin pun apa makanan jin? Jin apa makannya? Tulang mantah tu makan di jin tau. Tapi manusia tengok. Ada satu kedai mamak tu saya tengok di inline luar tu. 85 jenis roti. 85 jenis roti. Saya pun tak tahu nak bilang. Kita sikit-sikit boleh bilang lah. Roti canai ada. Capati ada. Lagi apa? Martabak ada. Roti nan ada. Lagi apa? Roti bom ada. Lagi? Roti tosai ada. Itu jenis roti. Manusia saja yang diberi makanan yang hebat-hebat. Itu untuk gunanya Pak Akal. So fikir. Ya. Tuan-tuan, kalau ayam tu boleh berfikir, tak merasa tuan-tuan dan perempuan makan ayam. Tengok ni Cikgu Syukri bawa pisau berkilat je kata ayam tu kok tu tak lain nak nyembelih aku tu katanya. Dia pun terbang atas pokok. Lalu tahun lepas nak makan ayam. Tapi dia tak boleh fikir. Bubuh je, tabur je dedak apa je buat ayam tu. Kok. Dia umpan aja. Padahal kalau boleh fikir, dia tahu ni tuan nak langkah aku ni kan. Dia tak boleh fikir. Itu gunanya akalnya. Jadi kita ni digunakan akal tu untuk menentukan sifat-sifat Allah. Itu kita gunakan akal ni. Otak semua ada. Kita ada otak, lembu ada otak, gajah ada otak, udang lagi banyak otak. Tapi tak boleh fikir. Apa guna? Tapi manusia ada otak, boleh fikir. Adalah satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia, sehingga dengan dia berbeza manusia daripada haiwan. Membezakan manusia dengan haiwan ialah otak. Yang boleh berfikir lah, otak ada. Semua orang ada otak. Gajah pun ada otak, tapi tak boleh fikir. Yang boleh fikir tu dah, akal tu. Bila otak tu boleh berfikir, tu namanya akal. Bila ada akal,
Itu beza antara kita dengan binatang ya. Maka dengan dialah boleh menerima ilmu. Ilmu apa? Ilmu nazariyah. Ya. Ataupun ilmu yang pengetahuan yang berkehendak kepada fikir. Itu nazariyah. Nazari itu kena fikir benar-benar. Kalau tak fikir tak betul. Nanti kita akan buat percubaan nanti ya. Apa dia kata nazariyah? Ada nama daruriyah. Ada daruri, ada nazari. Itu akan kita datang insya-Allah. Itu akan datang. Ada ilmu nazariyah. Kena faham betul. Berfikir, kena fikir baru betul. Kalau tak betul. Pengetahuan yang berkehendak kepada fikir. Dan boleh mentadbirkan segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus. Dengan ada yang fikiran kita boleh fikir yang halus. Macam mana penciptaan komputer, nampak? Macam handphone ni. Sikit hebat kan dengan akal manusia. Boleh cipta tak? Dengan komputer ni. Boleh rekod. Ini YouTube ni. Ini YouTube ni boleh hantar ke mana-mana saja lepas ni tau. Boleh rakam lepas ni. Itu dengan akal yang boleh yang berfikir. Kalau tak boleh fikir, tak ada lah. Ayam ada komputer. Ayam ada handphone ke? Itik ada handphone. Yang ada hanya manusia saja. Ini boleh buat live ni tau. Tapi saya tak buat live malam ni. Saya takut line tak cukup. Kalau buat live, semua akan nampak. Satu dunia ni boleh sampai tau. Kuala Lumpur sampai, Ipoh sampai, Singapura sampai, Brunei sampai, Filipina sampai, England pun sampai, Mekah pun sampai, Madinah. Satu dunia dapat tau. Kalau pakai live. Ini tak ada live ni. Ini ditunda. Kan kena proses. Dia pakai YouTube. YouTube ni tak ada lain tentang apa ya. Itu dengan ciptaan manusia. Dengan ada akal. Kalau akal tu boleh fikir baru boleh mencipta tak? Boleh mencipta alat-alat muzik, boleh mencipta alat-alat kenderaan, boleh mencipta berbagai jenis untuk membantu manusia dalam kehidupan. Itu guna akal ya. Mentadbirkan segala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus, benda yang halus benda yang dia faham. Dan yang sulit-sulit dan daripadanya tempat terbit dan terpancarnya berbagai-bagai manfaat, berbagai-bagai faedah. Nak berjalan ada kenderaan laju. Kalau tak ada motor saya pun tak boleh datang hari ni. Motor tak boleh hujan. Jangan datang. Jalan kaki lagi tak lalu. Tapi dengan adanya akal sudah tercipta motor baru datang ya. Tuan-tuan begitu juga. Dengan ciptaan-ciptaan baru tu boleh membantu dalam kehidupan. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, boleh jalan kaki? Boleh lah, tapi lalu ke? Siapa lalu angkat tangan? Lalu naik basikal. Jadi nak pergi Kuala Lumpur, kenapa? Kena naik motor paling komannya. Atau nak akan laju lagi, naik kapal terbang. Dengan cipta ya. Itu guna akal tu. Ya. Terpancarnya berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Jadi mudah. Nak berjalan senang, nak ilmu pengetahuan senang. Sekarang ni nak ngajar macam ni payah ni tau. Kena datang sebagainya. Tapi boleh tak ngajar secara online? Boleh tak? Boleh. Saya ngajar di rumah di kampung tu. Boleh sampai ke mana-mana boleh. No. Online. Sekarang ni boleh dengan ciptaan-ciptaan manusia melalui apa? Melalui akal manusia ni ya. Itu guna akal tu. Yang ada betul tahu ya. Tapi kuatnya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera. Kalau akal itu berfungsi sendiri aja, tak ada dapat keputusan yang sejahtera. Akal tu macam-macam, dia akan mencipta benda-benda yang menjadi apa? Yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Kalau tak ada panduan agama, kalau tak ada panduan syarak, akan terciptalah alat-alat yang merosakkan manusia. Ya. Akan ciptalah ubat-ubat yang boleh merosakkan kesihatan manusia, ya tak? Macam dadah tu. Mana tahu orang tu isap dadah? Mana dia tahu? Akal lah. Bila dia isap dadah tu, udah khayal ya. Udah tak sedarkan diri. Mana tahu pengetahuan tu? Daripada akal yang boleh fikir lah. Kemudian sekarang ni boleh ngisap gam lah tu. Gam tu, kita dulu gam tu nak nampai bersikar pakai gam. Ini boleh apa? Boleh menghidu gam. Boleh high tau. Tak berhenti high.
Dia minta kerja orang putih ke hai tu apa? Boleh apa? Boleh khayal. Tak sedar diri. Dengan akal manusia. Itu yang jahat-jahat tu, yang baik-baik pun. Dengan terciptanya mikrofonnya. Ini baik ke tak? Saya dah tak? Bila saya cakap melalui mikrofon ni, tuan-tuan boleh dengar. Kalau tak ada mikrofon, jendong saya cerit-cerit, tak dengar lagi. Itu gunanya akal ya. Benda bermanfaat. Dan sejahtera. Akal waras dan akal sihat, melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Itu ada sebab Allah datangkan hukum. Berapa hukum Allah datangkan? Sekali lagi, ada berapa hukum Allah datangkan? 5. Yang pertama wajib. Apa ni? Yang kedua haram. Yang ketiga sunat. Yang keempat makruh. Yang kelima harus. 5 hukumnya memandu manusia supaya selamat dalam kehidupan di dunia ni, supaya tak berdosa, supaya tidak berbahaya. Yang wajib buat, semua buat. Jangan tinggalkan. Yang haram tinggalkan, jangan dibuat. Yang sunat dibuat. Kerana elok dibuat, jangan tinggalkan. Dan yang makruh jangan buat. Elok jangan buat. Elok ditinggalkan. Dan yang harus jadikan ibadah. Apa benda yang harus itu semua dijadikan ibadah. Boleh dapat sumber pahala tau. Menguap harus ke apa hukumnya? Tuan-tuan, menguap harus tak? Harus saja, bukan wajib. Kalau wajib menguap, dosa belaka kerja ni. Dia harus saja. Tapi kalau kita ikut adab-adab menguap, dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Kalau menguap, apa buat? Tutup mulut tu. Dengan apa boleh? Dengan jari boleh, dengan tangan boleh, dengan sapu tangan boleh, dengan kepiah boleh. Tutup mulut tu. Lepas tu jampi. Ada tak jampi menguap? Sekali lagi, ada tak jampi menguap? Ada. Tahu tak? Kalau tak tahu nak diajar. Tahu tak? Tahu. Tak tahu, nak diajar. Siapa yang tak tahu ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udahlah tu, itu jampinya, ya Allah. Siapa tak tahu angkat tangan? Siapa tak tahu angkat tangan? Itulah jampi nguap. Kalau bosan, ada dah jampinya. Apa jampinya? Alhamdulillah. Itu jampinya. Jadi kalau ikut dapat pahala tak? Dapat pahala tak? Ada dah adabnya. Tahu ke begitu? Tahu apa adabnya? Sikit banyak adabnya. Dari luar baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau apa? Kalau tak apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam tadi juga. Dapat pahala? Kemudian masuk tempat tu, kaki mana? Kaki kiri. Sebelum masuk, kepala tutup. Dengan kepiah boleh, dengan kain boleh, dengan tola boleh, dengan pelekat boleh. Payah nak tarik cebok tu, cong tu. Masuk dah. Dapat pahala tu, dah 3 pahala tu. Kemudian duduk tu. Bertenggung ada. Kuatkan kaki kiri sikit, dapat pahala lagi. Kemudian jangan tengok benda yang lurus tu. Benda yang lurus jangan tengok, makruh hukumnya tau. Banyak pahala tu. Padahal tu dapat pahala, buang kuku dapat pahala, nguap dapat pahala, berosin dapat pahala, mamam dapat pahala. Kentut dapat pahala. Kalau terasa kentut apa nak buat? Kalau terasa nak kentut apa buat? Keluar dari majlis ni, angkat tangan ustaz nak keluarnya. Jangan pot tengah orang ramai tu. Pensan orang belakang. Dapat pahala ya. Semua yang harus-harus dapat pahala ya. Itu dia. Tadi sebab kena ada panduan daripada syarak. Panduan tu. Ada 5 hukum tu, ikut panduan tu. Ya. Akal yang waras dan akal sihat melainkan berpandu kepada undang-undang syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki melainkan dengan berhajat kepada akal. Syarak perlukan akal, akal pun perlukan syarak. Akal perlukan syarak untuk mensejahterakan apa saja ciptaannya. Kalau tak ada syarak, kalau tak ada panduan, itu yang terjadi apa?
tercipta alat-alat pemusnah. Ada tak orang mencipta bom? Ada tak? Ada tak orang mencipta roket? Ya, ada tak orang mencipta alat-alat pembunuh? Ada tak? Ya, banyak kan? Yahudi tu sekarang dia dah cipta alat apa? Bomnya cluster tu. Bom cluster tu boleh meletup-letup ya. Dia dah jatuh tu tak ada diam lagi. Boleh berekor-ekor. Itu namanya cluster bom. Ya, orang yang apa tu semua habis dibunuhnya. Itu Yahudi. Kenapa? Tak berpandu kepada syarak. Tapi nak menjalankan syarak, kena akal juga. Nak semayang. Kena akal tak? Tak perlukan akal dan nak semayang. Kena akal, kena hafal. Fatihah kena hafal. Surah kena hafal. Rukuk kena betul. Iktidal kena betul. Ya. Sujud kena betul. Duduk antara dua sujud kena betul. Kena ada akal. Kalau tak ada akal, tak boleh. Kalau tak ada akal itu, nolih ke kanan, nolih ke kanan. Takbiratul ihram boleh salah. Kalau akal tak sempurna. Ya. Kena belajar betul-betul. Itu kena akal. Dua-dua perlu. Akal perlukan syarak. Syarak perlukan akal. Supaya apa saja kita buat sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya. Demikian juga menurut syarak. Tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki. Melainkan berhajat kepada akal. Ya. Syarak perlukan akal. Akal perlukan syarak. Kalau akal tu tak ada ikut syarak. Maka terciptalah alat-alat yang melalaikan daripada mengingati Allah. Ya, tercipta alat-alat apa tu? Lagu-lagu umpamanya. Tercipta lagu-lagu yang menyeru manusia kepada maksiat. Ada tak? Ada lagu-lagu yang menyeru manusia kepada maksiat? Banyak ya. Ngajak manusia isap dadah, ngajak manusia menari, mari kita menari, ye. Ada tak? Kalau tidak, ada yang punya. Tak pernah dengar ni? Mari kita apa? Jalan bersama. Ya. Okey. Ini dua-dua perlu ya. Walhasil antara keduanya itu berlazim-laziman. Bantu-membantu. Ya, lengkap-lengkap. Dan berhajat antara satu dengan lain. Ya. Lagi apa? Gagal, akal berhajat kepada syarak dan syarak juga kepada akal. Ya. Nak buat ikut syarak tu kena akal sempurna lah. Kena ada otak sempurna baru dia boleh menghafal Fatihah, boleh menghafal Yasin, boleh menghafalkan Wadduha dan sebagainya. Kalau akal tak sempurna macam mana? Jadi sekian dulu ya. Sudah 8.29. Waktu kau berapa? Sudah lepas ya? Tak bunyi ke? Tak ada bunyi. Patutlah saya terlajak tadi. Sorry lah ya. Ada terlajak. Mana nak buatnya? Oleh dan piana sekali itulah untuk apa ni? Untuk malam ini. Mudah-mudahan kita faham. Apa dia maksudnya? Hukum akal. Apa hukumnya? Maksudnya hukum syarak. Belum habis hukum akal, ada lagi tahu. Ada lagi hukum akal ya. Ada daruri, ada nazari dan sebagainya. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Untuk malam ini cukup setakat itu lagi ya. Okey. Sekian dulu. Ada bangkangan. Ada soalan? Tak ada juga. Alhamdulillah. Banggalah saya. Kenapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Asal dia ajar dapat. Mana nak cari? Hanya ada di Jeram, Masjid Jeram ya. Ya. Jadi salah silap minta ampun dan maaf. Kalau faham, itu hadiah dari Allah. Terima. Kalau tak faham, itu kelemahan saya. Untuk memberi faham, tak dapat nak memberi faham kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya. Itu minta ampun dan maaf lah. Kerana itu keupayaan saya itu aja. Tak ada lebih dari itu. Jadi salah silap minta ampun dan maaf. Lagi satu pesan saya. Ini last. Jangan tinggalkan semayang sunat sebelum maghrib. Dengar ke? Sekali lagi. Dengar ke ni? Semayang sunat sebelum maghrib jangan tinggalkan. Bila nak start? Bila nak start? Malam esok. Bermula dengan tok bilayanya. Tok bilayanya buat, tok imam pun buat. Makmum ikut je lah. Kalau tak ada orang ikut, ngapa dia tak buat? Dia tu padahal kita ni sebahagian dari dia tak? Kita ni sebahagian ke bukan dari dia? Ya, ada bangkangan. Ada bangkangan suruh sembahyang sebelum apa qabliyah maghrib.
Apa dia? Sunat. Tadi apa berarti sunat? Dibuat dapat pahala. Nak ke tak nak pahala? Ada? Kalau setiap malam buat dapat pahala walaupun sikit. Dapat sekupang jadilah umpamanya. Contohnya dapat sekupang. Malam ni sekupang, malam esok sekupang, umur 80 berapa kupang dapat? Nak ke tak nak? Ada buat dah. Kalau tuan-tuan buat, saya dapat pahala juga dah. Dapat tak saham saya? Dapat. Saya menyeru kejap ni. Supaya kita amalkan sunat-sunat tu. Jangan tinggal. Macam lepas ni Kang. Udah habis saya ngajar Kang. Dah doa apa semua dah? Azan. Jangan terus kamat aja. Dengar ketuk bila? Azan. Dapat pahala ada azan? Dapat pahala Kita nak buat yang disuruh Tuhan tu buat. Jangan tinggalkan. Ya, nanti bila ditimbang pahala berat esok. Bila berat layaklah masuk dalam syurga jadi bermula dari malam esok. Ya, semua yang jemaah apa ni? Jemaah ni buat sembahyang sunat ya. Jangan tuang. Ini bila dengar sunat tu je bila sunat kan aja sunat. Dah setiap kali sampai mati macam-macam. Macam mana dapat pahala? Lantak marah-marah macam mana buatnya? Nyesal ngajak dia kemari yang kalau nak marah Cikgu Jamil, dia ngajak saya kemari ni. Sekian dulu aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.